Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, perkara yang berkait dengan beriman dengan Al-Quranul Karim, beriman dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beriman juga dengan Al-Quran, kerana as-sunnah itu menyatakan Al-Quran dan menjelaskannya. Beramal dengan as-sunnah berarti beramal dengan Al-Quran. Meninggal as-sunnah berarti meninggal Al-Quran. Kenyataannya ialah firman Allah Ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Suratul Hasyr ayat 7. Artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa-apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Bahagian yang pertama menunjukkan bahawa di antara beriman dengan Al-Quran ialah beriman dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak beriman dengan sunnah, bermakna tak beriman dengan Quran. Kerana Al-Quran menyuruh kita beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Apa dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sunnah itu ialah ajaran Rasulullah, sama ada yang diamalkan, yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang diucap, yang dicakap, ataupun yang diakui, dia tak cakap, dia diam, dia tak tegur, dia tak kata apa, ataupun dia akui boleh dan dia sendiri tak buat, termasuk dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quranul Karim kita tak tahu nak beramal secara satu persatu, melainkan dengan petunjuk daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran menyebut aqimus salat, dirikanlah semayang. Macam mana nak semayang? Salam dulu ke takbir ke diam? Macam mana nak buat? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Maka para sahabat radhiyallahu anhum menyaksikan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat dinamakan sunnah. Timbulnya khilaf dalam perkara yang berbeza di kalangan mazhab-mazhab. Contohnya mazhab Syafi'i, Fatihah wajib bismillahirrahmanirrahim. Mazhab lain, bismillah sunat saja, tak wajib. Kerana ada ketika Rasulullah SAW membaca bismillah dengan perlahan, tak baca dengan kuat. Di sini timbulnya kekhilafan. Ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunat. Yang kata wajib kan bismillahirrahmanirrahim daripada Al-Fatihah. Itu sebagai contoh. Haji, khudhu anni manasikakum.
ambillah daripada aku cara-cara ibadat haji kamu. Quran menyebut wa'adzin fin nas bil hajj, serulah manusia menunaikan haji. Tak disebut cara-cara ibadat haji, di mana caranya dibuat oleh Nabi SAW. Itu ada perkara yang dibuat, perkara yang diucap. Di antaranya ada perkara yang Nabi tak buat tapi dibenarkan. Bila sahabat-sahabatnya dalam satu peperangan menangkap binatang dhab, iaitulah bewok padang pasir. Bewok lah dhab ni, tapi bewok padang pasir yang makan rumput. Sahabat-sahabat digap dhab, kemudian panggang, masuk, ajak Nabi makan. Nabi kata, kulu lakinnahu laisa bi ardi qaumi fa nafsi ta'afu. Makanlah kamu, Nabi kata, makanlah, aku tak makan kerana binatang ni tak ada di negeri aku, Mekah tak ada, aku tak mau makan, Nabi kata. Hadis ni menunjukkan binatang dhab itu halal walaupun Nabi tak makan. Itu termasuk dalam pengakuan Nabi SAW. Di sana ada kalangan yang menolak hadis. Menolak hadis bermakna menolak Al-Quranul Karim. Tak beriman lah maknanya, jangan tolak hadis, tak boleh. Alasan dianya kerana hadis-hadis ni ada hadis-hadis yang palsu, ada hadis-hadis yang bohong. Tak dinafikan ada hadis-hadis yang bohong. Mengapa berlaku hadis-hadis yang bohong ini? Di antaranya ialah sebab perbalahan politik di kalangan umat Islam dan perbalahan fiqh di kalangan umat Islam. Timbulnya mazhab-mazhab politik dan mazhab-mazhab fiqh, termasuk mazhab akidah di zaman mutaakhir. Mazhab politik timbul di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang menimbulkan peperangan Al-Jamal dan peperangan Siffin, melahirkan golongan Khawarij. Berpunca daripada selepas wafatnya Nabi SAW, tak disebut siapa yang mengganti Nabi selepas wafatnya. Para sahabat bermesyuarat memilih siapa yang mengganti Nabi SAW. Golongan Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Keluarga Nabi SAW dan mereka yang bersempati dengannya mencadangkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Golongan Muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka bersepakat berbai'ah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila berlaku pertelengkahan di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, peperangan Sayyidina Ali dengan Aisyah, Zubair dan Talha, semua sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, di mana pandangan-pandangan ini dihidupkan semula. Pandangan mengatakan Sayyidina Ali yang layak menimbulkan golongan Syiah. Ada pandangan mengatakan Muawiyah diteruskan menjadi khalifah daripada Bani Umayyah. Golongan yang menentang Sayyidina Ali, menentang Muawiyah, menimbulkan golongan Khawarij. Timbulnya pertelengkahan ini bukan dengan persetujuan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali adalah khalifah yang keempat yang diaku dan diiktiraf, dikelilingi para sahabat radhiyallahu anhum. Malangnya mereka yang berbalah-balah ini tidak menerima hadis di antara satu sama lain. Mereka yang menyokong Muawiyah tidak terima hadis yang sokong Sayyidina Ali. Mereka yang fanatik dan Sayyidina Ali tidak menerima hadis yang riwayatkan oleh orang yang tak sama Sayyidina Ali.
Golongan Khawarij menolak sahabat-sahabat semuanya dan buat hadis sendiri. Bila nak menang berlawan, mulalah mencipta dan mereka hadis-hadis sendiri. Dinamakan hadis maudhu', hadis yang direka, hadis yang dibuat-buat. Kemudian di zaman mutaakhir timbul pula mazhab-mazhab, madrasah fiqhiyah. Di zaman tabi'in ada mazhab Sa'id bin Musayyab, mazhab Hasan Basri, mazhab Sufyan ats-Tsauri, mazhab Abu Thur, mazhab Umar bin Abdul Aziz, macam-macam mazhab. Mazhab Ibnu Sirin, bukan mazhab Pak itu saja, banyak mazhab dalam Islam ni. Kita tahu Pak itu saja, mazhab-mazhab ini. Di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak membenarkan hadis-hadis ditulis. Dibenar menulis Al-Quran sahaja. Al-Quran ditulis, hadis tak dibenar oleh Abu Bakar dan Umar, Osman menulisnya. Sayyidina Ali tak menggalakkan menulis hadis, kerana dia takuti bercampur dengan ayat-ayat Quran. Nanti orang kata hadis itu Quran pula, campur tulisannya. Maka mereka melarang hadis-hadis ini ditulis. Maka hadis-hadis dihafal dalam fikiran masing-masing. Dihafal hadis-hadis ini, masing-masing menghafal hadis. Khulafa' Rasyidin bermula daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila ada masalah, oleh kerana Sayyidina Abu Bakar sibuk dengan urusan negara, menyebabkan Sayyidina Abu Bakar tak hafal Quran, Sayyidina Umar pun tak hafal Quran, kerana sibuk dengan urusan negara. Adapun Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Ibn Mas'ud, Mu'ad bin Jabal dan lain-lain, mereka adalah penghafal Al-Quran. Sahabat-sahabat yang dianggap ulama, para sahabat yang menghafal Al-Quran Al-Karim. Oleh kerana itu Sayyidina Abu Bakar, bila ada apa-apa masalah negara, dia bangun dalam masjid. Siapa ada kalangan kamu yang ingat mana-mana ayat Quran yang berkait dengan masalah ini? Dia tanya sahabat-sahabat yang hadir. Maka sahabat-sahabat yang hafal Quran membaca ayat-ayat Quran, membaca ayat Quran, lalu dia terima ayat Quran. Bila tak ada ayat Quran yang dihafal, menandakan tak ada dalam Quran perkara ni. Maka sahabat-sahabat bertanya, ada tak Nabi sebut dalam perkara ini? Di sana ada sahabat-sahabat yang ingat Nabi pernah bersabda, Nabi pernah sebut, Nabi pernah buat. Maka ditimbulkan perkara ini. Quran menjadi asas yang pertama, sumber yang pertama, hadis menjadi sumber yang kedua. Tak dibukukan. Apabila di zaman mutaakhir, terutamanya di zaman timbul pula mazhab-mazhab, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, mazhab Az-Zahiri, di samping mazhab Syiah, Imamiyah, Zaidiyah, macam-macam nama, Khawarij, Ibadiyah. Banyak hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang direka-reka. Maka Allah melahirkan ulama-ulama hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibn Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, Ad-Darimi, Az-Zahabi, macam-macam imam-imam ilmu hadis, di mana mereka ni mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW dan mencari ulama-ulama yang meriwayatkannya. Ulama yang meriwayatkan hadis ini, mereka meriwayatkan mengikut silsilah, mengikut asanid, disebut dengan asanid, saran sandarannya. Orang ni kata dia meriwayatkan hadis ini daripada guru dia, nama Sianu bin Sianu. Guru dia meriwayatkan daripada Sianu bin Sianu, daripada Sianu bin Sianu, Sianu bin Sianu,
siapa bersahabat Nabi, siapa kepada Nabi SAW. Tiap-tiap orang yang meriwayatkan ini pula dikaji, dia alim ke tak alim, dia cerdik ke bodoh, kena pelawak ke tidak, kena bohong ke tidak, warak ke tidak, ingatan dia kuat ataupun tidak, ingatan kuat ataupun tidak. Kerana Allah Ta'ala memberi keistimewaan kepada ulama-ulama ini yang memelihara ilmu Islam, kuat ingatan, bukan sahaja warak, kuat beribadah, ingatan dia kuat, ingatan dua kuat. Kalau dia tulis tinggal titik pun dia ingat titik tinggal dalam muka surat sekian-sekian, nama sekian-sekian, sehingga mereka meriwayatkan tarikh lahir di antara ulama tu, tarikh lahir tahun berapa, tarikh mati tahun berapa. Kalau sekiranya seorang ulama dia sebut, dia meriwayatkan hadis daripada orang ni, tiba-tiba ulama yang memberi hadis itu mati tahun 200 Hijrah sebagai contoh, sedangkan hak cerita ni lahir tahun 399, dia lahir tahun hak ni 200 Hijrah mati, hak ni lahir tahun 399 Hijrah. Macam mana dia baru lahir 399 Hijrah, kawan ni mati tahun 200 Hijrah? Dia tak ada lagi. Hanya hadis ni putus, munqati', putus. Maka hadis dianggap sebagai hadis dhaif, hadis yang lemah. Ulama-ulama ni sehingga hafal siapa kepada tarikh lahir yang meriwayatkan hadis ni, dikajinya, dia dapati orang ni dia lahir lepas pada ulama yang dulu dia mati, maka hadis itu putus. Sehingga mereka meriwayatkan tinggal huruf walaupun tidak salah makna. Contohnya doa yang kita baca lepas azan dan iqamah, wab'athu maqaman mahmudan lilladzi wa'adtah. Ada yang membaca wab'athul maqamal mahmudan alladzi wa'adtah, ada alif lam. Mereka mengatakan hadis ni mudraj. Apa makna mudraj? Mudraj maknanya memasukkan benda yang Nabi tak sebut. Nabi baca wab'athu maqaman mahmudan lilladzi wa'adtah, dia tambah alif lam. Dari segi maknanya tak salah, tapi dia panggil mudraj, artinya dia baca lain daripada Nabi baca. Itu pun dia ambil kira sampai begitu sekali. Ini kena faham betapa halusnya ulama-ulama meriwayatkan hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu'. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu hadis sahih semua. Adapun Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah bercampur, hadis sahih pun ada, hadis hasan pun ada, hadis dhaif pun ada. Yang sahih ni pula ada yang sahih yang ahad, ada sahih yang mutawatir. Yang ahad yang meriwayatkan ramai, tiap-tiap zaman itu bukan seorang, ramai, lebih pada seorang, dinamakan mutawatir. Yang sahih lagi mutawatir. Hadis ini sahih yang meriwayatkan sehingga daripada zaman Bukhari sampai ke zaman Nabi, walaupun sudah 100 tahun lebih, semua yang meriwayatkannya adalah ulama-ulama yang warak, yang alim, yang kuat ingatannya, ingatan dia kuat, ramai tiap-tiap satu zaman itu. Ini mutawatir. Kalau meriwayatkan itu seorang saja, orang lain, ini hadis ahad dia panggil. Hadis mutawatir tidak boleh dinafikan. Kalau menafikan jadi kufur. Hadis ahad menafikan jahat adab, tak sampai tangga jadi kufur. Itu hukum dia, kena faham. Dan sebab itu tak boleh kata kapi-kapi yang mudah-mudah ni. Ini bergaluh. Ulama bergaluh dalam meriwayatkan hadis ini. Di sana hadis hasan. Hadis hasan ni orang yang meriwayat tu warong baik, tetapi ingatan dia kurang sikit. Riwayat dia betul tapi tidak
satu perkataan, satu huruf macam Nabi riwayat, sikit je dia anggap sebagai satu hadis yang turun martabat daripada sahih. Kadang-kadang hadis hasan jadi hadis dhaif kerana ada saluran yang lain riwayatnya sahih, maka hadis itu jadi hadis sahih juga. Ada syawahid yang panggil ilmu hadis. Ini istilah-istilah dalam ilmu hadis. Di sana ada hadis yang dhaif, ada yang lemah sangat. Yang lemah ni tukang riwayat tu aling tapi ingatan dia tak apa kuat, lupa makna dia betul. Maka hadis dhaif ni boleh diamalkan untuk fadhailul a'mal yang berkaitan dengan fadilat-fadilat. Kalau buat ibadat ni kelebihan dia begini, buat ibadat ni kelebihan ni, buat ibadat kelebihan ni. Kalau buat salah ni dosa ni, dosa ni, dosa ni, boleh diamal dengan hadis dhaif. Nak jadi hujah dalam hukum tidak boleh, hadis dhaif. Dan di sana ada hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis yang direka, hadis yang dibuat oleh orang yang marah Sayyidina Ali reka hadis, yang marah ke Muawiyah reka hadis, yang marah ke orang ni reka hadis. Reka hadis untuk menolak hujah-hujah yang lain. Walaupun Nabi kata orang yang bohong untuk masuk neraka, tak peduli, ada orang tak takut ke neraka. Dia nak menang, dia direka. Dia kata Nabi bersabda begian. Padahal Nabi tak kata pun. Nabi tak kata pun. Contohnya ada satu hadis, orang nak melekehkan Imam Syafi'i. Nak melekehkan Imam Syafi'i. Dia mazhab lain nak melekehkan Imam Syafi'i. Dia kata Nabi pernah bersabda, saya zahru min ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris wa huwa aswa'u min iblis. Akan zahir kalangan umat aku seorang nama dia Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, lebih jahat pada iblis. Dia kata Nabi bersabda. Ini hadis maudhu'. Siapa sanggup begitu? Ini ada dalam kitab ni, kitab-kitab mazhab. Kita barangkali oleh kerana kita tak baca, kita tak tahu. Ini kena faham. Di mana hadis-hadis yang banyak ini adalah sumber kepada hukum Islam. Imam Bukhari sangat dihormati, kitab karangan dia As-Sahih. Kerana Imam Bukhari ini bukan sahaja dia meriwayatkan hadis, tiap-tiap orang yang diambil itu mesti orang yang alim, yang warak, yang kuat ingatan. Dia nak masuk hadis dalam kitab dia tu, dia sembahyang dulu 2 rakaat, sembahyang istikharah 2 rakaat, lepas tu barulah dia tulis dalam kitab dia. Dia menghafal ratus-ratus ribu hadis, tapi dia masuk dalam sahih dia puluh ribu saja, kerana ditapis hadis-hadis itu. Di sini menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala memelihara ilmu Islam. Zaman sekarang kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama ini dimasukkan di dalam komputer. Teknologi baru, komputer dimasukkan, kita tarik perkataan dia, tengok hadis ni dalam ni. Nak tahu nama meriwayat, orang nama ni betul dah betul, tarik. Orang ni bagaimana latar belakang dia, sebut dalam kitab ni. Ini zaman moden, di mana komputer ni boleh digunakan untuk ilmu, boleh digunakan untuk pelawak, boleh berlaku. Untuk ilmu pun boleh, untuk pelawak pun boleh, untuk pakai gawar pun boleh. Macam pedang lah digunakan untuk mempertahankan diri, untuk bunuh menatang musuh, untuk meropok pun boleh juga. Itu boleh juga. Ini teknologi moden yang ada pada hari ini. Ada orang dia guna komputer untuk menyebarkan pembohongan, menyebarkan benda pelawak ke seluruh pelosok dunia. Belum apa-apa, masuk komputer selalu, masuk Facebook selalu, masuk YouTube selalu. Orang ni mati, orang ni hidup, orang ni mati, tulis selalu. Dosa dia sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Setiap orang yang baca berita bohong tu, pikulah dosa untuk yang buat berita yang pertama. Kalau jatuh orang baca hak dak betul mu tulis tu, bermakna mu pikulah jatuh-jatuh orang yang ambil maklumat, sebar tu pula. Itulah juga kalau syiar benda yang baik, pahalanya sangat besar. Ini kena faham. Kesimpulannya, kita kena sedar Allah Ta'ala memelihara ilmu Islam dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala jaga betul ilmu Islam ni, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum
fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Suratul Nisa. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, ada alih Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu lebih utama bagi kamu dan lebih baik penyelesaiannya. Ayat ini Allah Ta'ala suruh kita mentaati Allah. Allah Maha Suci dari segala sifat kekurangan. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat maksum, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Dan ulil amri, siapa dia ulil amri? Ulil amri ialah yang mengendalikan urusan umat. Ulama mengatakan yang mengendalikan urusan umat itu dua puak. Yang pertama pemimpin, yang kedua para ulama. Para ulama dan pemimpin ini ulil amri. Pemimpin itu pula pemimpin yang tahu Islam, yang tahu hukum-hukum Islam, yang jadi pemimpin. Bukan pemimpin yang jahil yang tak tahu apa. Ini pemimpin zaman khulafa, Khurasyidin, zaman Amawiyah, zaman Abbasiyah, zaman ulama-ulama menulis kitab. Harun Muawiyah, Harun Rashid, Abu Ja'far al-Mansur, macam-macam nama. Mereka adalah alim, hafal Quran, sunnah Nabi. Mereka menjadi ketua negara. Ini ketua negara. Menteri-menteri mereka yang alim dan ulama-ulama yang tidak jadi pemimpin. Ulama-ulama yang tak jadi pemimpin ini membetulkan pemimpin kalau pemimpin salah. Pemimpin tak betul, tak ikut Quran dengan hadis, ulama-ulama ni menjadi mempertahankan Islam. Ini ulil amri. Ulil amri ini tidak mutlak selagi ulil amri itu mentaati Allah dan Rasul. Kalau pemimpin itu mentaati Allah dan Rasul, kita taat. Kalau ulama itu ikut Quran dan hadis, kita ikut. Kalau pemimpin tidak taat kepada Allah dan Rasul, durhaka, tak boleh ikut. Kalau ulama itu ulama jahat, tak boleh ikut. Tak boleh ikut juga ulama walaupun dia nama ulama, tapi hanyut, tak ikut Quran dan hadis. Ada juga macam sebut reka hadis-hadis pelawak tadi, itu ulama bukan sebarangan orang. Di sini Allah kata fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Jika sekiranya kamu bertelengkoh dalam sesuatu perkara, sama ada di antara pemimpin dengan pemimpin, di antara ulama dengan pemimpin, ulama dengan ulama, rakyat dengan pemimpin, rakyat dengan rakyat, kalau bertelengkoh, balik kepada Allah dan Rasul, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena balik pada Quran dan hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, menunjukkan rukun iman. Rukun iman kepada Allah dan hari akhirat, termasuk beriman kepada Rasul, beriman kepada ulama-ulama yang membawa Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Itu kaitan yang berhubung dengan ayat ini. Kalau kamu sungguh percaya pada Allah dan hari akhirat, terima ayat ini. Tuhan kata, kalau kamu tak percaya pada Allah hari akhirat, aku suka mu lah. Itu amaran yang kerah daripada Allah Ta'ala. Itu penyelesaian yang sebaik-baiknya. Semua masalah, penyelesaian yang sebaik-baik ialah ikut Quran dan ikut hadis dan ikut ulil amri yang ikut Quran dan hadis. Firman Allah Ta'ala, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Suratul Ahzab ayat 36. Artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukminah
seorang lelaki yang mukmin dan seorang perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa menderakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat kesesatan yang nyata. Bila Allah buat keputusan, Rasulullah SAW buat keputusan, maka tak boleh tolak keputusan itu. Berhubung dengan ayat ini, ulama-ulama membuat sebab-sebab nuzul dan cerita-cerita. Di antaranya dua orang di kalangan sahabat Ansar berbalah berkenaan dengan tanah, habsaku, harta, berbahas depan Nabi. Lalu Nabi SAW bersabda, aku ikut apa yang hujah aku dengar. Barang siapa yang pandai berhujah, bijak berhujah, aku nampak hujah dia betul, aku berilah ke dia. Tetapi kalau dia tak betul dalam masalah itu, hujah dia je pandai, dia pandai lawyer, bijak, benda yang tak betul, kalau dia makan, itu adalah api neraka, Nabi kata. Bila sebut begitu, maka sahabat ni kata, beri ke kawan saya lah, saya tambah. Kok ni kata saya tambah, beri ke kawan saya, pakat tambah belaka pula dah. Ini mukminin wala mukminah, iman yang ada dalam diri dia. Kerana iman, takut pada Allah Ta'ala, tak buh ke harta. Saya tak buh beri ke dia lah, tak buh beri ke dia lah. Lalu Nabi kata, bersuluhlah sama maaf antara satu sama lain. Lalu berkiralah dua-dua orang ni dan bermaaf lebih kurang antara satu sama lain. Itu sifat orang yang beriman. Nabi sebut dalam satu hadis, cerita yang ada sebut acak kali dah di sini, bagaimana seorang beli tanah daripada seorang, dua tanah. Setelah dua tanah, dia pun nak tanam, gali-gali temu payang, ada mah dalam, ada mah sepayang, berapa beliung harga tak tahu. Ni cerita zaman dulu. Lalu kawan ni pun pikul payang wak pergi rumah hak tuang dia beli tanah. Aku jumpa bermeni payang mah dalam tanahmu, aku beli itu, ambil mah. Sekali lah, dok aku beli tanah saja. Kalau kita ramal dan ni bakal dia gomong, pikul wak senyak seorang. Ini tidak. Aku dah jual tanah, dok aku beli tanah saja, aku tak mau. Dok aku tak mau mah ni, aku jual tanah, dok aku beli tanah saja. Badoh, baloh kerana tak mau, bukan baloh kerana nak. Ini dia plek. Ini takwa. Ini takwanya, ini warak. Warak ini dia. Makna warak ni bukan jalan tunduk tu warak. Lambat-lambat pitih akak kepala dia. Tu bukan warak tu. Warak ni walaupun mah sempayang, walaupun ada hak dia takut lagi. Bukan warak ni tak boleh guna harta. Bukan warak ni pakai baju buruk. Pakai baju buruk warak, orang dapat pitih terekam tadi. Ini bukan warak tu. Ini warak. Warak inilah dia, waraknya. Lalu berjumpa dengan seorang yang bijaksana menyelesaikan masalah. Orang ni kata, mu ada anak lelaki, mu ada anak puang. Nikah mu besang dua ni. Mu besang dua ni, apa yang tu beri ke anakmu. Itu penyelesaian. Ini dia, ini orang yang beriman, yang ada dalam diri dia iman. Ini makna ayat ni sangat menarik, kita kena faham. Firman Allah Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surah An-Nisa ayat 65. Artinya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka suatu keberatan terhadap apa-apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima dengan sungguh-sungguh.
Tuhan kata, demi sesungguhnya tak beriman kalau orang tu tak terima hukum hak mu buat wahai Muhammad. Mu buat keputusan walaupun tak ada dalam Quran, tapi mu buat keputusan. Dia tolak keputusanmu, dia ragu, tak terima, dia tak beriman. Mengikut satu riwayat, antara sebab nuzul ayat ini ialah ada seorang dia pergi depan Nabi, cara Nabi buat keputusan, lalu dia tak puas hati dengan keputusan Nabi. Lalu jumpa dengan Abu Bakar. Baru kata, dah Nabi buat keputusan dah, aku tak boleh kata apalah. Kata Abu Bakar, ketemu Sayyidina Umar pula, tak puas hati dengan Abu Bakar gedah dengan Nabi, tak puas hati keputusan Nabi. Dia Sayyidina Umar, dia tak puas hati. Dua orang tu pergi belakang, tak puas hati. Sayyidina Umar kata, nanti sekejap. Sayyidina Umar kata, masuk waktu pedang. Waktu pedang Sayyidina Umar catah orang tu lari takut tak. Di sini ulama mengatakan bila dia tak terima hukum Rasulullah, jadi murtad. Orang murtad boleh dibunuh kerana mengancam masyarakat Islam. Itu sebabnya dalam keadaan tertentu boleh diambil tindakan begitu. Di sini menunjukkan bahawa seseorang itu tidak boleh ragu terhadap sunnah Nabi SAW. Tak boleh ragu, sama ada dalam perkara yang wajib, perkara yang sunat, perkara yang harus. Bila seseorang tu kita kata ke dia, kerak kuku ni sunat kerak kuku, dia kata kerak kuku apa? Nabi suruh kerak kuku, Nabi tak pandai, dia kata. Jangan main, Nabi tak pandai. Kerak kuku sunat. Bila kata Nabi suruh kerak kuku, dia kata Nabi tak pandai, maka jadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun menafikan perkara sunat. Apalagi orang yang menafikan hukum hudud, hukum qisas, hukum macam-macam yang wajib ni, atau berat lagi lah. Cumanya dia ambil kira orang tu dia bercakap kerana jahil ke kerana apa. Kalau kerana jahil, berdosalah dia kerana tak mengaji. Dia Islam lagi tapi berdosa. Kalau setelah diriwayat dia Nabi kata begini-begini, mungkin kena ngaji kenapa, dia lawan lagi jauh, dia habislah. Orang yang macam ni, orang jahil ni kena pujuk molek-molek. Dan sebab itu para ulama mengatakan kita nak pujuk orang ni kena pandai, kena cari orang yang pandai. Kalau orang molek-molek kita pergi pujuk hak molek jadi murtad, jangan buat senyap saja. Cari orang lain orang pandai, jangan kita pula nak suruh jadi murtad. Kerana seboleh-bolehnya kita nak selamatkan orang, jangan jadi murtad. Bukan kalau dia murtad khos tak, jangan begitu, tak boleh. Tak boleh begitu, kerana kita mengislamkan orang besar fadilatnya. Dan sebab itulah jangan kita nak menang berlawan, biar orang jadi murtad pun tak apa, aku menang. Itu tak boleh. Ini kaedah yang diajar ulama-ulama kita, kerana kita nak mengislamkan orang seberapa banyak yang boleh. Ini menunjukkan bahawa tak boleh ragu terhadap hukum Quran, begitulah juga tak boleh ragu terhadap sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima daripada perkara yang berkait dengan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang dijamin terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran
dan kamilah yang benar-benar memeliharanya. Firman Allah Ta'ala, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Surah Fussilat dengan ta, bukan ta marbutah, ayat 41 hingga 42. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia yang tidak datang kepadanya oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Oleh itu maka ia tetap menjadi hujah yang berkekalan sehingga kiamat. Tiada siapa pun yang dapat meminda atau menandinginya. Al-Quranul Karim benar-benar kitab yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Tidak seperti kitab-kitab yang diturunkan lebih dahulu daripadanya, seperti Taurat, Injil, Zabur dan sahifah-sahifah. Telah dipinda dan diubah oleh ulama-ulama yang menyeleweng, ulama-ulama yang terpengaruh dengan kehidupan dunia, lupakan akhirat, tunduk kepada kerajaan-kerajaan yang zalim, yang menyeleweng, meminda kitab Allah yang dihalal diharamkan, yang diharam dihalalkan, seperti Injil yang asalnya mengharamkan arak, mengharamkan babi. Hari ini orang Kristian boleh minum arak dan boleh makan babi, sebagai contoh. Taurat, di dalamnya ada hukum qisas dan hukum hudud. Orang-orang Yahudi membatalkan qisas dan hudud, sebagai contoh, meletakkan sifat-sifat yang lemah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerja orang Yahudi. Tuhan boleh jadi pakir, Tuhan boleh jadi lupa, Tuhan boleh jadi macam-macam. Ini perangai orang Yahudi. Mereka ubah kitab-kitab mereka. Adapun Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sahaja dipelihara di dalam tulisannya, bahkan dipelihara di dalam hafazannya. Ulama-ulama menghafal Al-Quranul Karim. Bukan saja menghafal ayat-ayatnya, menghafal qiraatnya, menghafal tajwidnya, dan menghafal tafsirnya. Hukum-hukum asas yang ada dalam Quran tak boleh diubah dari pintu. Yang berubah huruf, perkara cabang yang menjadi khilaf di kalangan ulama. Ulama bukan saja menafsirkan, mengikut maknanya dari segi perkataan, bahkan menghafal waqafnya, menghafal barisnya, dibaca. Mereka khilaf dalam masalah waqaf, dalam masalah baris. Kita jangan ingat Quran boleh berhenti ikut suka. Kadang-kadang berhenti jadi salah makna dia. Berhenti, padu sambung balik, salah makna dia. Contohnya wala taqrabus salat, berhenti di situ. Wa antum sukara, baca mula.
Tu salah. Kalau berhenti wala taqrabus salah, kena ambil balik wala taqrabus salata wa antum sukara. Pasal apa? Ayat ni walaupun dinasahkan hukumnya, jangan kamu menghampiri sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Kalau baca wala taqrabus salah, berhenti dekat tu, jangan menghampiri sembahyang. Tak boleh sembahyang gaja-gaja. Wa antum sukara, dan kamu mabuk. Boleh mabuk lepas pada tu. Jadi makna begitu. Kadang-kadang ulama berkhilaf dalam masalah akidah kerana perbezaan waqaf. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Di sini terdapat kekhilafan di antara salaf dan khalaf. Hari ini disebut mazhab Wahabi, itu salaf. Mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu mazhab khalaf. Dalam masalah waqaf ini sahaja. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, dan tidak mengetahui akan takwilnya, takwil Quran malaikat Allah. Berarti di situ. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min 'ind rabbina. Dan orang-orang yang mendalami ilmu, mereka berkata kami beriman semuanya dari Tuhan kami. Di mana ulama salaf berhenti. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, waqaf di situ. Warasikhuna fil ilmi, orang yang mendalami ilmu juga mereka berkata kami beriman. Dengan makna ayat-ayat yang mutasyabihat di dalam Quran tidak boleh ditakwil. Surah pada Allah Ta'ala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan bersemayam di atas arsy. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ini ayat yang menyebut Tuhan bersemayam. Ayat yang menyebut Tuhan ada tangan. Ulama salah mengatakan Tuhan ada tangan. Tangannya tak sama dengan makhluk. Tangan yang layak dengan Allah Ta'ala, tak serupa. Laisa kamitslihi syai'. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tuhan tak sama dengan makhluk. Kita tak boleh tafsir. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan bersemayam di atas arasy. Adakah macam raja bersemayam di atas arasy, di atas singgasana? Arasy mana singgasana? Di mana ulama salaf mengatakan surah pada Allah Ta'ala, Tuhan bersemayam, tak sama dengan makhluk. Yang khalaf pula di zaman berlakunya perkembangan falsafah yang menafsirkan Al-Quran dengan akal setelah ilmu falsafah diterjemah ke dalam bahasa Arab, menyebabkan lahirnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan lain-lain. Maka lahirnya ulama khalaf, Asy'ariyah Abu Hasan al-Asy'ari, Maturidiyah Abu Mansur al-Maturidi, yang menafsirkan ayat mutasyabihat ini dengan yadullah, dengan makna kuasa Allah Ta'ala. Aras dengan makna memerintah, ditakwil begitu. Ini kerana mereka wasal. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kulli min 'ind rabbina. Itu kena baca wasal, makna jadi begitu. Di mana banyak orang yang mengaji tajwid tapi tak mengaji tafsir. Mengaji tajwid sekadar itu sajalah, tak tahu makna. Kalau mengaji tafsirnya, di situ terdapat khilaf di antara ulama salaf dan khalaf. Yang disebut hari ini Wahabi tak Wahabi, ini dia. Khilaf dari segi qiraat saja yang kita kena sedar. Bahkan ulama-ulama dalam satu mazhab, mazhab fiqhnya sama, tapi mazhab akidahnya berbeza. Contohnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nawawi, Ibnu Katsir,
mereka ini adalah mazhab salaf. Zaman mereka menolak takwil ayat-ayat yang mutasyabihat. Imam Nawawi mazhab Syafi'i, Ibnu Katsir mazhab Syafi'i, ikut mazhab salaf walaupun dia zaman mutaakhir. Tapi Imamul Haramain Al-Juwaini, Imam Ghazali yang di zaman khalaf pakai mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Fiqhnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Imam Nawawi dengan Ibnu Katsir fiqhnya Syafi'i tapi pegangannya mazhab salaf. Orang kata Wahabi pada hari ini. Yang jadi baloh pasal apa? Tak baca sejarah. Sejarahnya tak baca. Duduk baca dari segi ilmu saja, kita kena baca ilmu sejarah Islam. Dalam masalah fiqh, aula mastumun nisa, ulama-ulama menghafal aula mastumun nisa, ataupun kamu menyentuh perempuan kamu. Syafi'i mengatakan aula mastumun nisa, menyentuh perempuan dengan makna menyentuh kulit dengan kulit, maka batal air sembahyang. Syafi'i kata batal air sembahyang. Mazhab mengatakan aula mastumun nisa dengan makna jama'tumun nisa, bersetubuh, maka sentuh kulit dengan kulit tak batal air sembahyang, tak batal air sembahyang. Ini khilaf ulama dalam masalah ini. Qiraat itu saja, kita sentuh dengan bini kita dah hilang air sembahyang. Ada ulama yang mentawilkan lagi, sentuh dengan nafsu baru hilang air sembahyang. Itu takwil sajalah. Mereka yang mengatakan tak hilang air sembahyang didukung oleh hadis di mana Nabi SAW diriwayatkan mencium isteri dia, lepas tu dia sembahyang. Disokong oleh hadis ni. Mazhab Syafi'i yang mengatakan sentuh kulit batal air sembahyang, tak terima hadis ni tidak kuat. Khilaf dalam masalah hadis pula. Itu khilaf dalam masalah bacaan saja. Tapi semua semayang mereka, jangan tak semayang langsung. Namun demikian, Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab mengatakan bahawa menyentuh perempuan di masa tawaf boleh pakai mazhab ini, tak hilang air semayang kerana darurat umumul balwa. Itu kerana mereka mengambil kira pandangan mazhab yang mengatakan tak hilang air semayang. Kadang-kadang dalam masalah baris, فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Satu qiraat mengatakan wa arjulakum, yang kita baca biasa, wa arjulakum ila al-ka'bain. Ada qiraat wa arjulikum ila al-ka'bain. Yang membaca ni bukan calang-calang, sahabat Nabi juga. Wa arjulakum ada sahabat Nabi, wa arjulikum ada sahabat Nabi yang baca, tetapi memberi makna yang tafsir yang berlainan. Kalau baca wa arjulakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, dan basuhlah kamu akan muka kamu, tangan sehingga dua siku kamu, dan sapulah kepada kamu, wa arjulakum wa aydiyakum ila al-marafiq, atap kepada wa aydiyakum ila al-marafiq dengan makna basuh kaki, dengan makna basuh kaki dibaca dengan baris di atas, wa arjulakum dengan makna basuh kaki. Tapi ada qiraat wa arjulikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bain, yang sapulah kamu akan kepala kamu dan kaki kamu. Kaki pun basuh juga, kaki pun sapu pakai basuh. Di sini ada mazhab yang mengatakan kaki pakai sapu, sama dengan ada juga kerana ru'usikum wa arjulikum dibaca di baris di bawah. Ini ulama-ulama yang membahas tentang mazhab. Tetapi mereka yang mengatakan basuh kaki wa arjulakum, ada hadis yang menguatkan, kerana sabda Nabi SAW, wailul lil aqab min an-nar. Nabi tengok seorang sahabat yang ismayang tak rata basuh kaki, lalu Nabi bersabda wailul lil aqabi min an-nar,
celaka. Nabi kata neraka orang yang basuh kaki tak kata. Ini ada hadis mengatakan demikian. Maka ulama yang mengatakan basuh kaki menguatkan hujahnya dengan ada hadis yang mengatakan Nabi suruh basuh kaki. Ini menguatkan bacaan wa arjul wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum, dibaca di baris di atas. Wa arjulakum. Kalau ada mazhab yang dia sapu kaki, jangan kata apa ikut malamu lah. Asal dia sembahyang sudah, jangan berbadak. Di mana ulama-ulama mazhab di zaman dulu mereka tak berbadak antara satu sama lain. Masing-masing sembahyang ikut mazhab, bahkan mengimamkan imam yang mazhab lain walaupun dia makmum mazhab lain. Imam Syafi'i sembahyang subuh di Iraq tak baca kunut. Kenapa? Menghormati Abu Hanifah. Abu Hanifah kata tak baca kunut, Syafi'i pun tak baca kunut, tak sujud sahwi. Kita tak boleh ni haram, tak sujud sahwi, lebih pada Imam Syafi'i lagi. Ini jadi masalahnya. Tempat kita ni boleh tahan. Negeri Arab sahabat berperang pasal mazhab, kerana tak faham dalam masalah sejarah, sejarah tasyri', sejarah yang berkait dengan akidah. Memang di sana ada mazhab yang sesat. Mazhab yang sesat ni mazhab asma' yang batin tu. Tu harus sesat lah tu. Itu memang sesat. Apa yang berlaku ni menunjukkan bahawa ulama-ulama memelihara Al-Quran Karim. Bukan sahaja mereka memelihara tulisannya, mereka memelihara hafalnya, memelihara tajwidnya, memelihara tafsirnya, dan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak mengetahui akan takwilnya malaikat Allah. Perkataan takwil dalam bahasa Arab mengandungi dua makna. Takwil makna tafsir. Takwil makna tafsir. Takwil makna meminda dan mengubah. Kalau makna tafsir, makna boleh. Maka At-Tabari dalam kitab tafsir dia bila sebut ayat Quran, wa kana ta'wiluha, wa kana ta'wiluhu, ay wa kana tafsiruhu, tafsirnya. Kalau takwil dengan makna tafsir, tak jadi masalah. Kalau takwil dengan makna pindah, ini tidak boleh, diharamkan oleh syarak. Jadi ulama berkhilaf kerana khilafnya makna dalam satu perkataan dalam bahasa Arab. Di sinilah nak mengaji agama tak boleh pakai kitab terjemahan sahaja. Pakai terjemahannya baca-baca, pakai gomong tu tidak boleh. Kena tahu bahasa Arab. Kena tahu ilmu Al-Quranul Karim. Kena tahu ilmu yang berkait dengan ulumul Quran, yang berkait dengan ulumul hadis, yang berkait dengan usul dan qawaid, hukum-hukum fiqh yang dibincangkan oleh para ulama dengan mendalam. Wajib imam Al-Quran itu kitab yang akhir yang diturunkan. Wallahu a'lam.